Ku cintanya sungguh-sungguh. Kita bercintalah sungguh-sungguh terhadap Maha Pencipta, bercintalah sungguh-sungguh terhadap ibu bapa, dan cintalah sungguh-sungguh terhadap negara kita sehati sejiwa. Betul. Betul, sehati sejiwa. Baik, kita ada satu lintas langsung yang kita akan kongsikan dengan anda, iaitu ASEAN Japan Television Festival yang sedang berlangsung di Berjaya Times Square. Ia telah bermula dari 9 hari bulan, akan berlangsung sampai ke 12 hari bulan ini, bulan September ni. Betul, ini merupakan satu peluang yang terbaik untuk Malaysia, khususnya negara penganjur, bagi perkongsian mengenai ilmu penyiaran televisyen dan juga kepakaran teknologi dalam bidang televisyen. Yang mana kalau kita lihat Jepun sememangnya terkenal dengan penghasilan inovasi, dengan penghasilan dari segi teknologi yang cukup boleh dibanggakan, dan ini merupakan satu peluang yang terbaik buat Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain untuk memastikan agar perkongsian ini, perbincangan dan juga apa yang dikongsikan itu dapat dimanfaatkan bersama-sama. Betul, betul. Baik, rakan setugas kita ada di sana, tetapi mereka belum sedia lagi sebab ada masalah teknikal sikit. Jadi rakan setugas kita ada di sana. Dia akan beritahu kita dengan lebih lanjut pengisian untuk ASEAN Japan Festival ni sepanjang dari 9 hingga 12 hari bulan. Betul. Kalau kita lihat sebenarnya ini bukan kali pertama sebenarnya kunjungan-kunjungan atau lawatan-lawatan dari luar negara seperti ini, seperti yang sedang berlangsung sekarang adalah persidangan antara Parlimen negara-negara ASEAN. Wakil Menteri-Menteri Parlimen negara ASEAN juga merupakan salah satu daripada persidangan yang cukup penting bagi memastikan segala perbincangan itu akan dapat memanfaatkan kesemua negara yang terlibat. Dan untuk Asian Japan Television Festival ini pengkhususannya ataupun fokusnya lebih kepada bidang penyiaran dan lebih kepada program-program yang dihasilkan oleh kedua-dua negara dan juga negara-negara yang terlibat. Jadi kita akan terus bersama dengan rakan penyampai kita yang berada di sana, Hazri Rahil. Kalau sudah bersedia, silakan Hazri. Silakan Hazri. Terima kasih Angkasa Puri, dan ketika ini suasana di hadapan bilik Manhattan 1 di Hotel Berjaya Times Square Kuala Lumpur nampaknya semakin rancak kerana hampir kesemua para tetamu dan juga peserta telah pun berada di sini menunggu masa untuk majlis perasmian ASEAN Japan Television Festival yang julung-julung kalinya diadakan dan sebentar lagi juga akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang berhormat Datuk Jelani Johari. Ini merupakan satu program yang cukup istimewa kerana selain daripada merupakan program yang pertama kali dianjurkan usaha-sama antara Jepun dan negara-negara ASEAN dari sudut bidang penyiaran khususnya televisyen, ia juga memberi ruang bukan sahaja kepada pembuat dasar tetapi juga kepada pemain-pemain industri yang melibatkan pelbagai lapisan dan juga pelbagai kategori, dari sudut teknikal, dari sudut penerbitan, dari sudut hiburan, berita dan macam-macam lagi yang kesemuanya terlibat di dalam bidang penyiaran televisyen. Sebelum kita berkongsi lebih lanjut maklumat mengenai apa yang akan berlangsung di sini dan apa yang boleh dijangkakan, ingin juga saya maklumkan kepada anda semua bahawa program ini bukan sahaja dibuka untuk para peserta, para tetamu juga, tak kira dalam apa jua kategori masing-masing ataupun anda sendiri boleh datang ke sini di Hotel Berjaya Times Square Kuala Lumpur di Aras 14 kerana program ini juga dibuka kepada sesiapa sahaja yang mungkin sama ada terlibat secara langsung ataupun berminat dalam bidang penyiaran televisyen untuk datang dan meninjau antara mungkin tawaran yang boleh direbut dan juga ruang-ruang kerja, ruang-ruang perniagaan yang boleh diceburi khusus dalam bidang penyiaran televisyen. Pada sekarang ini saya perkenalkan salah seorang tetamu yang bersama saya di ketika ini, iaitu Puan Nurriza Muhammad Ali yang merupakan pengarah bahagian program televisyen Jabatan Penyiaran Malaysia. Selamat pagi Puan Nurriza, apa khabar? Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kali ini Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia menjadi host dan RTM sendiri menjadi penganjur untuk program ini. Jadi bagaimana Puan melihat mungkin kepentingan yang boleh kita perolehi daripada acara ini, Puan? Okey, terima kasih Azri. Okey, ASEAN Japan TV Festival ini sebenarnya adalah yang pertama yang ulun diadakan antara Jepun dengan ASEAN. Saya rasa yang penting di sini sebenarnya bagaimana kolaborasi antara ASEAN dengan Jepun itu untuk menghasilkan program TV. Program TV yang boleh disiarkan di negara ASEAN dan Jepun. Dan kita harapkan akan adalah kolaborasi ataupun kerjasama yang dimeterai antara negara ASEAN dan ASEAN dan juga ASEAN dengan Jepun. Sebab saya itu penting, kenapa? Sebenarnya untuk menghasilkan sesuatu konten itu sebenarnya mahal.
Jadi kalau boleh melalui, sebab apa, ASEAN ni dia mempunyai satu sosial budaya dan gaya hidup yang agak sama antara ASEAN kan. Jadi kalau kita boleh usahakan satu co-production ataupun kerjasama untuk menghasilkan bahan-bahan yang boleh disiarkan di negara-negara ASEAN, maknanya yang penting, maknanya bahan program TV itu boleh dikongsi ataupun kita buat pertukaran ataupun kita buat kerjasama joint co-production antara ASEAN dan juga di Jepun. Itu penting saya. Dan selain daripada itu, pada waktu ini juga kita tahu Jepun ni terkenal dengan teknologi-teknologi terkini dalam bidang penerbitan dan juga dengan adanya convergence dari segi teknologi. So mungkin negara-negara ASEAN ni kita boleh kongsi dan belajar daripada pihak Jepun lah teknologi-teknologi ni. Itu yang penting, kita cuba untuk kita cuba buat kolaborasi dari aspek itu lah. Dan RTM sendiri selaku salah satu daripada media peneraju dalam bidang penyiaran televisyen di Malaysia, apa yang kita boleh tawarkan kepada para pengunjung dan juga kepada negara-negara ASEAN lain yang menyertai program ini? Okey, macam RTM kita sebenarnya pun ada sebab industri kreatif di RTM di Malaysia ni sebenarnya kita dalam tengah berkembang sekarang ni. Jadi dalam persidangan ni kita juga ada satu hari kita buat pameran memamerkan konten-konten yang dihasilkan oleh pihak-pihak pembekal atau production house dari Malaysia kan. Jadi dalam persidangan ni, dalam pameran tu kita libatkan 30 syarikat-syarikat swasta yang akan memamerkan bahan-bahan atau program TV yang dihasilkan oleh mereka untuk dijual ke, dibeli ke, dikongsi dengan negara ASEAN dan Jepun. Tadi kita harapkan dengan adanya pameran ni kita boleh ekspor atau kita jual program kita kepada negara ASEAN dan Jepun lah. Sebab inilah peluang kita untuk memperkenalkan program konten Malaysia ke peringkat ASEAN dan Jepun. Baik. Pandangan Puan Nurliza sendiri, adakah kita mempunyai mungkin kualiti ataupun taraf yang standard ataupun mungkin juga boleh kita kategorikan sebagai cukup antarabangsa untuk dipasarkan keluar? Sebenarnya syarikat-syarikat pembekal swasta ni sebenarnya dah banyak sebenarnya. Kita dah banyak buat co-production, contoh dari aspek animasi. Kita sebenarnya banyak dari aspek animasi, dokumentari, ini aspek yang paling banyak lah. Tapi saya rasa banyak telah kita hasilkan dan kooperasi tapi tidak diketahui oleh umum. Sebab kita bila kooperasi ni kita buat dengan negara luar dengan peringkat global, kita siarkan di negara itu. Mungkin di sini orang tak tahu. Jadi inilah peluang untuk kita memperkenalkan apa produk-produk kita yang telah sampai peringkat antarabangsa, animasi, dokumentari dan sebagainya. Ini sebagai satu permulaan lah. Sebab kita kena pecah dia punya ruyung sebelum kita boleh dan orang audiens kena terima lah. Inilah peluang. Jadi untuk pameran tu yang akan diadakan pada 11 hari bulan di sini, terbuka untuk semua orang. Kita harap pengunjung boleh datang sini supaya kita tengok apa yang kita ada. Sebenarnya kita kadang sebenarnya ada banyak program yang baik, tapi sebab kita tak didedah, tak diketahui. Itu yang penting sekarang ni. Baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Nurliza Muhammad Ali dari Jabatan Penyiaran Malaysia ataupun RTM yang menjadi penganjur untuk program yang berlangsung hari ini sehingga ke 12 hari bulan September nanti. Dan itu juga yang perlu kita semua ambil tahu tentang apa sebenarnya yang ada ditawarkan oleh Malaysia sendiri di peringkat antarabangsa. Dan selain daripada itu juga, saya kira elok kalau kita sama-sama berkongsi maklumat ataupun pandangan dari negara Jepun sendiri yang merupakan rakan untuk program ini, iaitu ASEAN Japan Television Festival yang pertama dianjurkan di Malaysia. Dan bersama-sama dengan saya ketika ini Encik Mabito Yoshida yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun. Selamat pagi Encik Mabito. And what is your opinion on the broadcasting, especially in television in Malaysia and among ASEAN countries? Okay, and I understand you have these two kinds of broadcast companies, and national and private. So it's the same situation as Japan. So I think these could the existence of these two kinds of broadcasters is very effective in order to promote the diversity of public opinions. And so, I said, so you have a very good situation and it's a TV broadcasting.
could you also share the future cooperation that can be forged between Japan and Malaysia and also ASEAN countries? Okay, so at first, I'm sure that this festival is has a very important significance, and so in order to promote the mutual cooperation and the mutual understandings between Japan and ASEAN countries, including Malaysia. So I strongly hope that through the outcome of this festival, and we can cooperate and more projects in the various fields in broadcasting. As for example, international co-production, and sharing best practice in the TV digitization, and sharing the various next stages of the TV technologies. For example, the 4K and 8K TV, and smart TV, and so on. Thank you. Thank you. Terima kasih Encik Mabito Yoshida dari Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun. Itu sedikit sebanyak gambaran yang boleh kita perolehi untuk program ini dan juga di masa hadapan dalam bentuk mungkin kerjasama ataupun potensi yang boleh dikembangkan khususnya dalam bidang penyiaran televisyen dalam kalangan negara ASEAN dan Jepun. Program ini akan terus berlangsung sehingga 12 September nanti, juga akan dibuka kepada orang awam bermula pada 11 September. Setakat ini dahulu laporan saya dari Hotel Berjaya Times Square Kuala Lumpur. Saya kembalikan anda semua ke Angkasa Puri.